Boleh? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita baca salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. يا ربي صل عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا الكتاب. اللهم علمنا الحكمة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمين 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 يا رب العالمين. أما بعد. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada majlis ini insya-Allah kita akan teruskan pengajian kitab Takutlah Firasat Orang yang Beriman. Untuk kelas ganti kita akan gunakan kitab Kitab ini, Takutlah Firasat Orang yang Beriman. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kitab kita sebenarnya membincangkan tentang firasat. Dia ada mukaddimah. Kitab kita ni mukaddimah ataupun pengenalan kepada ilmu firasat. Pengenalan kepada ilmu firasat. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, secara ringkasnya firasat ni apa? Ilmu yang menyingkap perkara-perkara yang tersembunyi dengan melihat kepada perkara-perkara yang zahir. Pada majlis yang lalu kita telah terangkan sebahagian daripadanya. Boleh jadi satu orang tu dia tengok
pada bentuk badan seseorang, dia tahu tentang akhlak ataupun sifat seseorang. Itu sebahagian daripada ilmu firasat. Ilmu firasat. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada majlis ini insya-Allah kita sambung pada muka surat yang kelima, betul ya? Muka surat yang kelima. Baik, dalil daripada Al-Quran dan As-Sunnah tentang ilmu firasat. Baik, jadi ilmu ni salah satu daripada ilmu yang ada asasnya dalam agama. Agama kita ni dibina atas dua sumber yang utama, iaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita nak lihat ada tak ilmu ini dalam Al-Quran, ada tak ilmu ini dalam Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kata pengarang hafizahullah taala Abu Sa'id Al-Kharraz rahimahullah taala berkata, orang yang mampu beristinbat ialah orang yang mendapati yang gaib sentiasa tanpa dihalangnya, dan dia tidak disembunyikan sesuatu. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, walau radduhu ila ar-rasuli la'alimahu wa ila uli walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Baik, maksudnya padahal kalau mereka kembalikan sahaja hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada ulil amri, orang-orang yang berkuasa di antara mereka, tentulah hal itu dapat diketahui oleh orang-orang yang layak mengambil keputusan mengenainya di antara mereka. Surah An-Nisa ayat yang ke-83. Baik, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang orang-orang munafik. Orang-orang munafik ni apabila berlaku sesuatu perkara, maka mereka sebarkan. Mereka kecoh, viralkan tanpa mereka rujuk kepada orang yang perlu dirujuk. Itu antara sifat orang-orang munafik. Sebab tu hati-hati, kalau ada satu berita jangan terus sebarkan tanpa kita pastikan ataupun tanpa kita rujuk kepada pihak yang berkenaan. Sebab tu antara ciri-ciri sifat-sifat orang munafik. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan perkara ini dalam Al-Quran. Kemudian Allah kata, walau radduhu ila rasuli wa ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kalaulah mereka kembalikan perkara tersebut kepada Rasul, maknanya pada zaman Nabi SAW, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada ulil amri. Ulil amri ini orang yang yang mempunyai urusan. Jadi pemerintah, boleh jadi pemerintah, ada dua tafsiran dia, boleh jadi pemerintah, boleh jadi ulama. Boleh ada perkara rujuk pada pemerintah, ada perkara rujuk kepada orang alim. Orang alim itu pun macam-macam. Ada yang pakar dalam fiqh, ada yang pakar hadis, ada dalam tafsir. Begitu juga orang alim boleh jadi orang yang pakar perubatan, orang yang pakar sains, orang yang pakar tentang kesihatan. Boleh ya? Kalaulah perkara tersebut dikembalikan kepada Rasul dan orang-orang yang ulul amri tersebut, maka orang yang mengambil istinbat itu akan mengetahui hakikat sebenarnya. Baik, tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa maksud istinbat ni? Baik, istinbat ni asasnya mengeluarkan hukum atau keputusan. Mengeluarkan hukum ataupun keputusan. Jadi pihak yang berkenaan dia akan lihat, dia akan periksa, dia akan teliti, dia akan kaji, dia akan buat pemeriksaan. Maka dia akan keluarkan satu hukum ataupun satu keputusan yang mana ianya akan digunakan untuk kepentingan sama ada individu ataupun orang ramai. Itu istinbat. Jadi istinbat apa? Mengeluarkan hukum atau keputusan yang akan diguna pakai. Itu yang dimaksudkan dengan istinbat. Baik, boleh ya? Baik, tuan-tuan dan puan rahmati Allah. Jadi ada orang dia mempunyai kepakaran dalam firasat.
maka dia boleh keluarkan sesuatu keputusan yang mana boleh jadi orang lain juga dia akan menggunakan pakai keputusan tersebut. Boleh? Ini ayat yang antaranya menjadi dalil kepada bahawa ada orang yang mempunyai firasat yang boleh kita rujuk kepada dia. Contohnya ada orang alim, kita tanya kepada dia, Ustaz, macam mana pendapat Ustaz dengan orang ni? Dia kata orang ni jauhkan diri daripada dia. Kita pun jauhkan dia. Kita tak tahu, tapi dia menurut pengalaman dia, orang yang macam ni biasanya orang yang tak baik. Maka dia nasihatkan kita, kita pun tinggalkan. Rupanya betul. Dah lepas 15 tahun, 20 tahun baru zahir pada tu. Kan? Contohlah tuan-tuan dan puan-puan, paling senang kan bila kita nak kahwin. Kita nak kahwin, kita tak bila nak pinang ada orang pinang anak perempuan kita. Macam mana kita buat? Kita tanya dulu berapa orang kan. Tanya antara orang, kita tanya, tentu ada satu orang dia kata aku rasa dia ni ada sesuatu, jauhkan. Kita pun tak jadilah kahwinkan dengan anak kita. Lepas berapa tahun baru tahu, oh ni ada masalah rupanya. Kan? Lepas berapa tahun baru nampak apa hikmah ni. Baik, orang ni mungkin bagi dia, bagi kita benda ghaib. Sebenarnya bukan benda ghaib. Dia ada sesuatu yang ni namanya firasat. Insting, mungkin insting. Nanti kita akan baca. Nanti firasat tu ada 3 jenis, nanti kita akan baca. Jadi mungkin Allah campakkan pada ilham letakkan pada hati dia bahawa ini tak baik. Ataupun ada tanda. Orang yang macam ni perbuatan dia, ni orang yang menipu. Kan? Jadi itu boleh itu dinamakan sebagai firasat. Baik. Yang seterusnya, muka surat seterusnya, orang yang berfirasat ialah orang yang mengetahui alamat. Dalam bahasa yang lain, orang yang mengetahui lubuk hati dengan dalil dan juga alamatnya. Baik, inna fi dzalika, firman Allah Subhanahu wa taala, inna fi dzalika laayatil lil mutawassimin. Maksudnya sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan kami bagi orang yang memperhatikan tanda-tanda. Baik. Surah Al-Hijr ayat yang ke-75, sebagian ulama mengatakan bahawa ayat ini turun terhadap para ahli firasat. Mengenai kata al-mutawassimin dalam ayat ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, mereka yang mampu mentaksir sesuatu di masa hadapan, iaitu ahli nazar. Baik. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmatullah, dalam ayat ni Allah gunakan apa? Inna fi dzalika laayatil lil mutawassimin. Mutawassimin. Mutawassimin tu apa? Mutawassimin tu tanda kan, orang-orang yang memerhatikan tanda-tanda. Orang-orang yang memerhatikan tanda. Baik, tengok awan dekat langit tebal, gelap, tanda apa? Nak hujan, kan? Kita tengok satu orang mata dia kuyu, lemah aja, maksudnya apa? Tengah mengantuk kan? Kalau kita ajar dia pun tak faham, tidur je lah. Kan? Ada segan syekh kita, dia kata kalau kamu mengantuk tidur je kan, kamu takkan faham. Sebab tu kalau kita baca dalam ilmu firasat, kita tengok satu orang mata dia kuyu, mata dia tak bermaya, dia tanda kepada bodoh. Bukan tanda dia sentiasa bodoh, maksudnya dia tak boleh nak faham dah masa tu kan. Dia tak boleh masa dan tak ada semangat. Mata satu orang datang kelas, tengok mata dia kuyu je, lemah aja. Ini dia tak ada semangat ni. Dia tak ada semangat nak belajar. Kalau kita baca dalam kitab, dia kata ni tanda orang bodoh, bukan bodoh. Maksudnya masa tu dia tak boleh faham. Kan? Kita pun sama kan. Bila dah mengantuk betul, cakap dah apa cakap pun ya, betul ustaz, betul. Salah pun tak tahu kan. Sebab mengantuk. Sebab mengantuk itu tanda. Orang perhatikan tanda. Ni orang ni tengah semangat. Orang ni tengah sebab tu guru saya dia kata kalau mengajar tu tengok orang yang tengah semangat. Kita masya-Allah nanti kita akan Kita akan macam-macam kita Tapi kalau kita tengok orang yang tengah mengantuk, kita pun apa nak ajar ni? Tak keluar. Jadi itu kita tafarrus, firasat. Firasat. Baik kan? Itu contoh. Baik, lil mutawassimin itu orang-orang yang melihat tanda. Itulah dalil bagi ulang kata ilmu firasat. Sebab ilmu firasat ni tengok dalil luar untuk tunjukkan kepada sesuatu yang di dalam. Melihat kepada yang zahir untuk melihat sesuatu yang batin. Kita lihat kepada luaran seseorang, kita tahu tentang sifat dia. Itu mutawassimin. Baik.
Baik, nanti kita akan terangkan tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Baik, bolehlah kita sebutkan sikit sini. Baik. Firasat ni ada yang berkaitan dengan masa yang akan datang dan ada yang berkaitan dengan masa depan. Firasat ni ada yang berkaitan masa depan. Baik. Ada yang berkaitan masa lampau, masa lalu. Baik. Baik. Sebagai ulama masukkan kata lepas pun firasat. Masa lepas pun boleh lalu. Tapi tanda tu tahu lepas kita dah lalu lah, jadilah benda tu kan. Baik, contoh saya bagi contoh senang. Baik, kita bagi yang masa depan ni. Masa depan ni banyak sebenarnya contohnya. Baik, antaranya cerita Nabi Yusuf. Cerita Nabi Yusuf alaihissalam dengan Nabi Yaqub dengan Nabi Yusuf. Nabi Yaqub dan Nabi Yusuf. Baik, kan Nabi Yusuf dia bermimpi, dia melihat mimpinya tu. Dia melihat dalam mimpi ada 11 bintang bersama dengan matahari dan bulan sujud kepada dia. Boleh? Baik. Baik, kemudian bapaknya takwilkan. Boleh? Baik. Baik, kita lihat nanti. Baik, apa beza takwil mimpi dengan firasat? Baik. Kata ulama, firasat dengan takwil mimpi, beza dia apa? Takwil mimpi ni dalam tidur. Maksudnya apa? Mentafsirkan sesuatu yang dilihat dalam tidur. Sesuatu yang dilihat dalam tidur. Baik. Baik, kalau firasat mentafsirkan sesuatu yang dilihat dalam jaga. Tafsir juga. Itu beza dia. Dalam jaga. Kalau baik, dalam bahasa Arab takwil mimpi ni disebutkan ta'bir. 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 Kemudian kalau firasat ni apa? Al-firasah kan. Baik, apa beza dua ni antara ta'bir dengan takwil mimpi? Orang kita sebut takwil mimpi, dalam bahasa Arab sebut ta'bir. Dua-duanya tafsir, proses mentafsir, tapi kalau dalam tidur tu namanya takwil mimpi ataupun ta'bir. Kalau alam jaga, kita tengok sekarang ni jaga. Saya tengok tuan-tuan perempuan tengok saya. Kan begitu bahaya ni. Kan? Tapi tak apa kan, tak ada masalah pun kan. Jadi kita dalam jaga, kita ni jaga perkara yang kita jaga. Baik, tuan-tuan dan puan rahmati Allah, Nabi Yaqub alaihissalam apabila diberitahu tentang Nabi Yusuf apa yang dilihat, dia takwilkan dulu. Dia takwilkan. Ni apa yang dia kata dia takwilkan yang nanti ya, dia takwil tu apa yang dilihat dalam mimpi. Yang Nabi Yusuf ni akan jadi orang besar, seseorang. Baik. Kemudian okey, itu takwil dia. Itu takwil mimpi. Sebab Nabi Yusuf mimpi, Nabi Yaqub tafsirkan. Mimpi Nabi Yusuf. Baik, kemudian apa kata Nabi Yaqub kepada Nabi Yusuf? La taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Kan? Jangan engkau ceritakan wahai anakku mimpi tersebut kepada saudara-saudaramu. Kenapa? Fayakidu laka kaida, maka mereka akan buat tipu daya ke atas engkau. Baik, itu apa? Itu firasat. Itu firasat. Tadi takwil. Sekarang kalau engkau beritahu maka nanti akan jadi sekian. Kan? Kalau engkau buat, engkau akan jadi sekian. Macam mana dia tahu tu? Dia tengok anak-anak dia ni kan. Nabi Yaqub, anak-anak kita kenal anak dia. Kau kan anak kita, kau jangan beritahu ayah belikan kau ni. Kan? Ada anak kita macam kan? Betul ke? Ada kan kadang-kadang kita pergi tempat ni jangan beritahu. Ini nanti dia cemburu. Walhal kita bawa juga anak kita yang ni tempat ni tapi masih lain.
Yang ni kita bawa masa yang lain tapi jangan beritahu. Yang ni kalau kita beritahu nanti dia cemburu. Dia tahu. Itu namanya firasat. Jadi ada beza tengok antara takwil mimpi dengan apa? Dengan apa? Firasat. Dengan firasat. Dan apa yang Nabi Yaqub sebutkan dua-duanya betul. Takwil mimpinya betul, firasatnya pun betul. Firasatnya pun betul. Itu takwil mimpi. Ini masa depan. Ini masa depan. Baik. Boleh ya? Nanti kita akan masuk lagi. Bukan. Baik. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah, ini contoh untuk masa depan. Baik. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah yang masa lalu. Kalau tuan-tuan dan puan ingat lagi, satu hari Nabi SAW berada di satu telaga. Kan? Ingat lagi cerita telaga apa? Apa nama telaga tu? Di Madinah tu. Kemudian Abu Bakar datang duduk sebelah kanan Nabi SAW. Kemudian datang Umar, panjang cerita dia, saya ringkaskan. Umar duduk sebelah kiri Nabi SAW. Kemudian datang Osman radhiyallahu anhu. Ketika tu Nabi SAW dia punya lutut kelihatan, Nabi turunkan. Kemudian Osman datang, dia dapati tak ada tempat di tepi kiri kanan Nabi SAW, dia duduk di depan Nabi SAW. Baik, tuan-tuan dan puan rahmati Allah. Kemudian ada seorang ulama, Sa'id bin Musayyib. Dia kata cerita tersebut sebenarnya nak apa? Kisah tu dia punya firasat itu sebenarnya adalah tentang kubur Nabi SAW. Kubur Nabi SAW dan 3 orang sahabat ni. Dan 3 orang sahabat. Baik, tuan-tuan dan puan yang rahmati Allah, Nabi SAW, Nabi SAW, Abu Bakar, kemudian Umar dikebumikan di mana? Rumah Nabi SAW. Rumah Nabi SAW. Osman di mana? Osman di Baqi. Osman di Baqi. Ya. Jadi apa? Benda yang dah lalu. Benda dah lalu. Cerita dah lama dan dah terjadi. Kemudian firasatnya baru nampak sebelum lepas tu. Itu yang dikatakan ada yang berkaitan dengan masa lalu. Ada yang berkaitan masa lalu. Kita pun kadang-kadang ada dalam benda hidup kita macam tu. Kita macam tu rupanya. Dulu tu tanda kepada sekian. Kita tak perasan masa dulu, tapi bila dah lepas baru kita perasan. Kalaulah kita tahu kan. Tapi benda ni sesuatu yang telah terjadi. Itu orang yang melihat kepada tanda. Orang yang melihat kepada tanda. Jadi tanda ni ada tanda yang berkaitan masa depan, ada tanda yang berkaitan dengan masa lalu. Kemudian kita dah sebutkan salah satu bezanya, ada beza antara takwil mimpi dengan firasat. Kalau takwil mimpi itu dalam tidur, kalau firasat itu mentafsirkan dalam jaga. Boleh ya? Boleh. Baik, kita lihat lagi ayat-ayat yang lain. Ni kena banyak cerita sikit sebab ni tajuk ni yang mukadimah ni berat sikit. Baik, Qatadah berkata orang-orang yang mengambil pelajaran. Baik. Muqatil rahimahullahu taala berkata orang-orang yang berfikir dalam mengulas hal ini, beliau menyatakan bahawa hal itu merupakan salah satu sifat seorang mukmin, sebahagian dari kemuliaan yang Allah anugerahkan padanya, sebahagian dari buah-buah keimanan dan sebahagian dari pahala amal soleh yang dilakukan oleh pelakunya. Baik, Muqatil dia sebutkan apa faedah daripada firasat ni? Apa faedah daripada firasat? Baik, sebagian ulama dia kata pertama, salah satu sifat orang beriman. Dikatakan orang beriman saja yang ada firasat yang benar. Orang beriman saja yang ada firasat yang benar. Orang beriman saja ada firasat yang benar. Baik. Dan yang kedua, kemuliaan yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan. Ini bergantung kepada iman dan iman seseorang, tinggi dan kurangnya iman seseorang. Mungkin orang tu kuat iman dia, lagi banyak perkara yang begini Allah campakkan dalam hati.
Jadi kalau orang biasa sikitlah, tapi kalau orang yang apa? Orang yang kuat imannya, maka itu tanda kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian hasil daripada apa? Keimanan. Hasil daripada keimanan, apa? Kesan daripada iman, sebab kita kata orang yang beriman yang mempunyai firasat yang benar. Yang keempat, pahala daripada amalan soleh yang dia lakukan. Jadi buat orang yang soleh lagi apa? Lagi banyak amalan solehnya, maka lagi tepat firasatnya. Sebab tu nanti kita akan bacakan siapa yang tundukkan pandangannya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi dia firasat yang tepat. Nanti kita akan bacakan perkataan ulama, itu kesan daripada sebab ditundukkan pandangan. Bila orang tundukkan pandangan, matanya tu digunakan untuk melihat yang baik, maka bila dia melihat sesuatu, maka Allah bagi kelebihan pada dia. Allah bagi dia cahaya yang dia boleh tengok apa sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh orang yang lain. Baik. Benar? Baik, Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menukilkan bahawa Mujahid berkata mereka adalah para ahli firasat. Jadi ayat mutawassimin tu bagi orang-orang yang memperlihatkan tanda. Mujahid rahimahullah ta'ala, anak murid kepada Ibn Abbas, dia tafsirkan itu adalah orang-orang ahli firasat. Orang ahli-ahli firasat. Baik, orang dahulu kala dan sekarang telah menyusun buku tentang perkara itu, dan sebahagian ulama telah menjadikannya sebagai petunjuk untuk menjatuhkan hukuman sebagaimana yang dilakukan oleh Iyas bin Muawiyah, seorang qadi yang berwibawa pada zaman tabi'in. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmatullah, ilmu firasat ni sebahagian ulama gunakan hatta dalam menjatuhkan hukuman. Hakim-hakim mereka gunakan. Jadi sebab tu kalau saya baru-baru ni ada satu kawan, dia tunjukkan dia kena pergi kursus nak tengok orang ni bercakap benar ke tidak kan. Dia ada rupanya, saya pun tak tahu. Rupanya dia kebetulan tak tahulah, dia kirimkan satu gambar, rupanya ada kursus macam tu. Hakim, saya kena siapa yang belajar undang-undang ni? Saya belajar dulu tapi tak habis. Jadi tak sampai jadi hakim lah kan. Jadi ada dia macam nak tengok orang tu bercakap benar, menipu ke, bohong ke, terutama itulah yang berkaitan dengan tu. Jadi dia ada satu ilmu. Baik, nanti kita akan bacakan nanti muka surat yang akan datang, kita akan ceritakan tentang Qadi Iyas bin Muawiyah. Qadi Iyas bin Muawiyah ni terkenal dengan firasatnya yang sangat tepat. Firasatnya yang sangat tepat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mereka gunakan ini untuk menjatuhkan hukuman. Nak tengok kredibiliti saksi, nak tengok kredibiliti orang yang menuduh, nak tengok kredibiliti orang yang dituduh. Tengok macam mana. Itu semua digunakan. Boleh? Baik, hakim antara orang yang sebab tu ulama-ulama semasa mereka kata ilmu ni sebenarnya ada yang kita tahu secara langsung, ada yang secara tak langsung. Baik, ada yang perlukannya setiap hari, ada yang tak perlukan setiap hari. Hakim, doktor, lagi siapa? Penyiasat, perisik, mereka perlukan ilmu-ilmu sentiasa. Baik, doktor kan, dia tengok satu orang, dia tengok ni ni dah kuning ni kan, ni ada apa? Kalau kuning sikit apa? Muka mata dia merah, kuning, jaundice ni kan. Kan, nurse kan, kita bawa bayi kita, kita bawa anak kita, cucu kita, dia tengok je, dia tekan sini, ini jaundice. Jemur matahari dululah. Sekarang kena bawa bawah apa? Bawah apa baju Zainab? Lampu. Lampu kan. Jadi itu firasat juga. Doktor sentiasa. Malah ulama Ibn Qayyim disebutkan setengah daripada ilmu perubatan ni adalah ilmu firasat. Setengah daripada ilmu perubatan ni adalah ilmu firasat. Jadi doktor tu dia tengok, dia tengok kan, buka lidah, buka mata kita, dia ketuk-ketuk belakang kita kan. Apa dia buat ni kan? Sebenarnya dia sedang tengok tanda luar untuk melihat kepada yang dalam. Dalam mana ada orang tahu kan? Kena scan dulu baru tahu, masuk MRI baru tahu. Tapi dari luar saja dia boleh tahu. Jadi ada orang yang sentiasa perlukan ilmu ini seperti hakim, doktor dan yang semua. Jadi Iyas bin Muawiyah ni seorang qadi, seorang hakim yang nanti insya-Allah kita akan bacakan cerita-cerita tentang. Baik, silakan ajar. Boleh jadi, boleh jadi. Itu
boleh jadi. Itu apa? Itu apa? Nanti kita akan terangkan, firasat ni ada yang berkaitan dengan iman. Lagi kuat iman kita, maka lagi senang Allah campakkan apa? Tanda tu. Kita terus jumpa orang ni terus tak baik. Kan? Firasat kita apa? Ataupun apa, ibu dengan anak boleh jadi, apa, ayah dengan ni nanti jadi orang besar ni kan. Kan? Itu apa? Ada apa? Boleh jadi. Benda yang boleh jadi, boleh jadi tengok orang muka kan. Kita tengok orang muka ni tahu muka baik kan. Kadang-kadang automatik je. Macam mana tu tahu? Itu apa? Itu firasat dah. Baik, silakan. Kan? Dia ada tanda lah. Tapi kita kena jadi orang baik dulu. Sebab tu kan apa? Pengarang kita ni kata apa yang saya pelajari daripada buku ini ialah betapa pentingnya seseorang itu menjaga hatinya, jiwanya dan hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu mencari ilmu dan makrifat, maka dengannya seseorang itu diberikan firasat yang baik. Muka surat apa? Sebelum muka surat 1 tu. V111. Muka surat apa? 8. Kan? Perenggan yang atas sekali. Kan? Lagi baik kita, insya-Allah lagi tepat kita punya firasat. Sebab tu jadi orang soleh. Jadi orang soleh. Jadi kalau orang tu tak baik, dia tengok orang yang baik macam mana? Tak baik kan? Datang yang Minang tu ada janggut, dia kopiah, ni orang tak baik. Sebab apa? Dia memang orang tak baik kan, dia tak suka orang macam tu. Contoh kan, contoh kan, contoh. Tapi apa? Contoh lah, itu contoh saja kan, contoh kan. Tapi boleh jadi sebaliknya kan, sebalik datang pakai jubah, tapi kita rasa dia tak betul kan. Betul juga kadang-kadang kan. Jadi itu sebaliknya pula kan, sebaliknya pula. Baik. Kita dah baca, lepas tu macam anak kita lah, kita tengok kita rasa macam apa, tapi dia suka tak kata orang cinta itu buta. Sebab tu perempuan kena ada wali kan. Perempuan kena ada wali, bapak dia yang tengok kan. Bapak, sebab tu penting bapak ni sebenarnya, dia nak tengok kan macam mana ya. Orang tersebut. Itu pentingnya wali kan. Sebab tu silakan ya. Doktor psikiatri. Boleh jadi. Doktor tu dia ada tanda kan. Kadang-kadang dia suruh apa? Dia suruh lukis. Dia suruh lukis apa? Nak gambarkan sebenarnya doktor tu tak tahu dalam hati tu apa. Bila dia lukis, dia luahkan. Dia luahkan. Baik, dia luahkan dengan apa? Dengan lukisannya. Ada orang dia boleh cakap. Ada orang kita tengok je dia pun dah tahu. Sebab tu nanti kita akan baca, ulama kata firasat ni kita yang paling banyak kita tengok dengan mata. Kemudian dengan mulut. Sebab apa? Mata ni adalah apa? Tanda kepada hati. Mulut penterjemah, pengungkap kepada apa yang dalam hati. Kadang-kadang doktor dia tanya, tapi orang ni sembunyi dengan dia. Orang psikiatri kan, orang yang apa, dia murung, dia tak nak cakap. Kemurungan dia tak nak cakap kan. Kita tengok mata dia, kita tahu dia ada masalah. Sekejap-sekejap kan. Tapi macam mana? Maka dia gunakan anggota badan. Dia suruh lukis kan. Dia suruh body language boleh, betul. Semua dia tengok tanda luar untuk lihat kepada tanda sebelah dalam. Betul? Kan? Dia apa? Dia itu apa? Itu termasuk juga. Nanti kita akan baca jenis-jenisnya. Sebab ni masih awal lagi, banyak benda yang kita rasa nak tanya kan. Itu insya-Allah dalam jawab apa nanti kita akan lihat. Baik, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walau nasha'u la'arainakahum fala'araftahum bisimahum wa la ta'rifannahum fi lahnil qaul wallahu ya'lamu a'malakum." Maksudnya, dan kalau kami menghendaki, nescaya kami tunjukkan kepada kamu sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dengan tanda-tanda itu penting. Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka, dan Allah Ta'ala mengetahui perbuatan kamu. Baik, boleh ya? Baik, dalam ayat ni Allah kata, kalau kami kehendaki, kami akan tunjukkan kepada engkau akan mereka. Siapa tu? Sebenarnya asalnya orang-orang munafik. Orang munafik, tuan-tuan dan puan, zahirnya macam orang Islam. Kan?
Mereka ucap asyhadu an la ilaha illallah, waktu isyak datang, waktu subuh, waktu apa, subuh datang, waktu subuh ingat apa, waktu lain datang, tapi isyak dengan subuh tak datang. Tapi zahirnya yang lain sama kan, sama pakaian, sama zaman Nabi SAW cakap Arab lagi, sebutkan Al-Quran lagi, apa, apa, tapi apa, mereka sembunyikan. Baik, Allah kata kalau kami inginkan, kami akan tunjukkan kepada engkau akan mereka. Fala araftahum bisimahum. Kamu akan tahu orang-orang munafik itu dengan tanda-tanda mereka. Jadi tanda-tanda mereka apa? Kalau zaman Nabi SAW tu tak sembahyang subuh berjemaah, tak sembahyang isyak berjemaah. Kemudian kalau perang lari, kan? Apa? Banyak menipu, banyak apa? Bersumpah, banyak bersumpah. Kemudian bila bergaduh melampau batas. Ada sebahagian ulama dikumpulkan 30 sifat orang munafik. Nanti kita bawakan buku dia, apa, insya-Allah kita ringkaskan apa tanda. Allah kata kalau kami inginkan, kami akan tunjukkan kepada kamu orang-orang munafik dengan tanda-tanda mereka. Baik, itu dengan apa? Tanda-tanda. Wala ta'rifannahum fi lahnil qaul, dan kamu akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka. Cakap-cakap mereka, ayat-ayat yang mereka gunakan, boleh kita kenal mereka. Boleh ya? Boleh kita kenal mereka. Jadi sebenarnya kita tahu kan, orang yang suka kita dengan orang tak suka kita. Macam mana? Kita pun tahu. Kita datang, Assalamualaikum. Salam. Baling muka pula kan. Ini marah ni ke tak, memang tak suka kan? Ataupun Assalamualaikum, dia salam, jalan. Dia tak, dia apa? Dia perlahan dia jalan. Dia betul dia jalan. Dia tak nak, maksudnya ada satu kan. Tapi kita tak semestinya tu. Mungkin dia nak cepat, dia nak pergi bilik air, ada macam-macam. Tapi kita tengok beberapa kali, kata ni memang orang ni tak suka aku, jauh-jauhkan diri. Kan? Terus jauhkan diri. Senang je kan. Tak payah kita sibuk-sibuk kan, kita tahu. Tapi ada orang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Semua baik tak? Kita dengan dia punya cakap je kita tahu. Dengan dia cara dia sambut kita pun kita tahu. Dia ni dia suka kita, dia gembira dengan kita. Itu contoh. Itu contoh dengan perkataan, perbuatan dan juga dengan perkataan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmatullah, kita lihat lagi. Sebahagian orang-orang soleh menyatakan barang siapa yang memenuhi zahirnya dengan mengikut sunnah, zahirnya mengikut sunnah, dan batinnya dengan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menahan pandangannya dari hal-hal yang diharamkan, mengekang dirinya dari hawa-hawa nafsu, dan terbiasa dengan makanan yang halal, maka firasatnya tidak akan pernah meleset. Ini cara nak dapat firasat yang tepat. Tadi yang soalan tu yang kata macam mana kita nak tahu ni yang datang pinang anak kita ni baik ke tidak. Kita sendiri dulu kena baik supaya kita senang kan. Senang untuk baik. Yang pertama apa? Dia kata siapa yang memenuhi zahirnya dengan mengikut sunnah. Jadi dia buat sunnah-sunnah yang wajib, sunnah-sunnah yang sunat. Apa yang Nabi SAW buat, itu dia buat dengan zahir. Boleh? Itu perbuatan luar. Dan yang kedua, memenuhkan batinnya dengan muraqabatullah. Maksudnya dia sentiasa dalam maqam ihsan. Ihsan kita kata apa? An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, kalau tidak Allah Subhanahu Wa Taala melihat kamu. Jadi dia jaga perbuatan hati dia. Ada orang zahir dia baik, tapi hatinya macam-macam. Ada orang zahirnya masya-Allah baik, tapi dalam hati maki sana kan. Jangan. Kita bukan maki dengan mulut saja, maki dengan hati pun kan. Ada orang dekat luar baik, cakap tak pernah pun dia dengar, tapi dalam hati celaka orang ni. Orang ni dalam hati. Jangan, itu pun kena kawal. Sebab tu ulama kata sebenarnya yang susah sebenarnya bukan zahir, hati ni yang susah. Kan? Kita di luar tak, memang masya-Allah luar boleh kita kawal, tapi hati ni yang susah kan. Hati ni cakap bodoh dia ni, celaka, sial apa semua kan. Itu kita kena jaga. Baik, hati ni itu yang susah, itu yang paling susah sebenarnya. Sebab kita kadang-kadang kita tak boleh nak marah orang tu, tapi dalam hati kita maki. Tapi sebab tu hati ni pun kena jaga daripada maksiat. Selain daripada zahir, jaga daripada maksiat, ikut sunnah, taat. Hati juga kena jaga daripada maksiat, kena buat taat.
Boleh ya? Itu apa? Yang kedua. Baik. Yang ketiga, menahan pandangannya dari hal-hal yang diharamkan. Baik. Tahan daripada perkara yang diharam. Jangan tengok benda yang haram lah senang. Jangan tengok perkara yang haram. Sebab apa? Sebab orang yang nak apa? Ada firasat ni biasanya dia nak tahu, dia perlu lihat. Alat untuk apa? Buat firasat ni biasanya dengan mata. Dengan mata kita tengok kan? Kita tengok. Kita tengok. Baik. Kalau kita selalu tengok yang haram, maka mata ni tak dapat berfungsi dengan baik. Allah tak akan bagi apa? Dia dapat berfungsi dengan baik. Tapi kalau mata kita gunakan untuk perkara-perkara yang baik, yang tak diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan berfungsi dengan baik. Salah satu fungsinya, dia boleh lihat satu yang apa? Yang tersembunyi apabila dilihat yang zahir. Boleh? Itu apa? Ulama kata al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran satu amalan tu adalah disebabkan apa? Ganjaran satu amalan adalah jenis daripada amalan yang dibuat. Kita selalu sebutkan kaedah ni kan. Ganjaran sesuatu amalan adalah daripada jenis amalan yang dilakukan. Buat baik dapat yang seumpama dengannya. Buat jahat diazab dengan seumpama dengannya. Baik. Baik. Amalan apa yang dia buat? Apa? Menundukkan pandangan. Amalan dia menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan yang amalan dia. Baik. Ganjaran dia ataupun balasan dia, kalau amalan baik, menundukkan pandangan. Baik. Ganjaran dia apa? Diberikan firasat yang tepat. Kerana apa? Kerana firasat biasanya dilakukan dengan mata. Kita tengok kan? Kan? Mata. Boleh ya? Boleh. Baik, itu yang ketiga. Baik, yang keempat, mengekang dirinya dari hawa nafsu. Ini umumlah. Apa? Dalam kitab ada. Mengekang dirinya dari hawa nafsu. Jangan buat maksiat. Jangan ikut nafsu syahwat. Jangan buat maksiat lah. Senangnya jangan buat maksiat. Jadi taat kepada Allah. Jangan mata terutamanya. Tapi secara umumnya, jangan buat maksiat lah. Elakkan daripada buat maksiat. Kemudian, terbiasa dengan makanan yang halal. Makanan yang halal sebab apa? Makanan yang halal ni dia ada kesan kepada apa? Seseorang. Makanan yang halal apa? Ada kesan kepada seseorang. Sebab bila apa? Makanan dia tu halal, maka apa? Banyak benda yang dia boleh apa? Buat. Antaranya taat, kemudian apa? Mudah untuk doa dia dimakbulkan. Salah satunya firasatnya akan apa? Firasatnya akan tepat. Firasatnya akan tepat. Boleh? Jadi nampaknya 5 perkara ni disebutkan. Kalau siapa nak dapat firasat yang tepat, usahakan ni. Usahakan kelima 5 perkara ni. Baik. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan rahsia hal ini, dia kata kenapa disebutkan 5 perkara ini? Bahawa suatu perbuatan akan dibalas dengan hal yang setimpal. Barang siapa yang memalingkan pandangannya daripada apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, maka dia akan menggantinya dengan yang sejenisnya, yang lebih baik dari hal itu. Sebagaimana dia telah mengekang cahaya pandangannya dari hal-hal yang diharamkan, maka Allah Ta'ala melepaskan cahaya batin dan hatinya, sehingga dia dapat melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh orang-orang yang melepaskan pandangannya, namun tidak menjaganya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rupanya orang yang jaga pandangannya, itu sebenarnya ganjaran dia Allah bagi firasat yang tepat. Orang yang tak jaga pandangannya, maka Allah tak bagi dia firasat yang tepat. Sebab mata yang digunakan biasanya ada untuk untuk melakukan firasat. Baik.
Kata pengarang, firasat hanya dimiliki oleh seorang mukmin, sedangkan selain mukmin tidak memiliki firasat. Tetapi hanyalah ilusi. Oleh itu perlu dibezakan antara firasat dan prasangka, zan. Kerana prasangka boleh jadi benar dan boleh jadi salah dan benar. Boleh terjadi dengan ketaatan atau kemaksiatan. Dan dengan hati yang hidup, sakit atau mati, dan juga di antaranya ada yang haram. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebahagian prasangka itu adalah dosa. Baik. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita baik, dalam kitab kita ni disebutkan ada beza antara firasat dengan prasangka. Ya. Jadi kita sini kita bincangkan tentang perbezaan-perbezaan antara perkara-perkara ni. Baik, tadi kita dah bincangkan perbezaan firasat dengan beberapa perkara yang lain. Ini tajuknya. Baik. Baik, tuan-tuan dan puan rahmati Allah, dia kata kalau buruk sangka. Baik, apa beza antara buruk sangka Baik, buruk sangka. Baik, buruk sangka ni kata ulama, antaranya Abu Talib Al-Makki, dia kata apa? Buruk sangka ni apa yang timbul daripada sangkaan buruk atau dengki ya? Dia sangkaan buruk atau dengki atau niat buruk atau perbuatan buruk yang terjadi antara seseorang dengan saudaranya. Ini buruk sangka. Baik, katanya buruk sangka ni adalah mengumpat hati. Umpatan hati. Ya. Umpatan ghibatul qalb. Umpatan hati. Baik, kalau buruk sangka buruk sangka itu dia. Apa yang timbul daripada sangkaan buruk? Kita buruk. Ataupun kita ada niat tak baik dengan dia, maka kita sangka yang tak baik pada dia. Atau pernah terjadi sesuatu yang buruk antara kita dengan dia, setiap kali jumpa dia, kan? Kita kata dia ni pun nak tipu lah, kan? Kita pergi bengkel tu, sekali dia tipu kita, kali kedua kita pergi, kan? Padahal yang kali kedua tu dia betul, kali ketiga pun betul, kan? Kali pertama je mungkin dia bukan tipu pun, kadang-kadang dia silap, kan? Kita pergi bengkel kereta, dia betul kan? Tak baik. Kita dah mula buruk sangka. Kali kedua kita datang, kita dah buruk sangka. Padahal sekali itu pun dia tersilap. Itu buruk sangka. Boleh? Itu buruk sangka. Tapi firasat tidak. Firasat, dia kata firasat ni apa? Apa yang
dilihat daripada tanda zahir untuk baik, boleh eh? Ini apa? Firasat. Firasat pula dia. Dia kata sini sebenarnya panjang. Dia kata macam ni. Apa? Apa yang dilihat daripada tanda zahir untuk menunjukkan kepada sesuatu yang tersembunyi. Kemudian dia kata apa? Dia kata kalau benda yang difirasatkan tu tak baik, dia tak sebutkan. Dan dia tak zahirkan, dia tak putuskan, apa? Dia tunggu dulu. Tanda dulu kan. Kita pergi bengkel tu, apa? Dia kita tolong checkkan kereta, dia checkkan. Kemudian kita pandang sana, kita tengok kat sana, tiba-tiba komen tu. Kita ini ada apa ni? Tanda apa ni? Dia suruh pembantu dia buat sesuatu. Kita sembunyi-sembunyi depan kita. Baik, kita tak cakap kata, tapi ni ada sesuatu. Hati-hati. Itu tanda. Kita pun kita apa? Kita bukan kita buruk sangka, memang nampak ada ciri-ciri nak menipu ni. Kita pun hati-hati. Kita pun okey, bawa barang. Dia kata bawa barang. Tengok, ni kita pun check. Ni kata barang ni, tapi pasal kata barang model Jepun, kenapa keluarkan model Cina kan? Itu firasat. Itu beza kan? Itu firasat. Boleh? Itu beza antara firasat dengan buruk sangka. Firasat tu kita lihat dalil zahir, kita tengok kepada apa untuk lihat makna yang apa tersembunyi, kemudian kita berhati-hati, kita tak putuskan. Baik, itu antara firasat dengan buruk sangka. Firasat dengan buruk sangka. Jadi buruk sangka ni boleh jadi orang beriman pun ada kan? Orang kafir pun ada buruk sangka. Boleh jadi sebab taat, boleh jadi sebab maksiat. Jadi kalau firasat ni hanya pada orang yang beriman, orang yang beriman. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, ada lagi perbezaan antara firasat dengan ilham. Apa beza firasat dengan ilham? Baik. Yang ketiga, apa? Ilham menyingkap perkara yang tersembunyi tanpa perantara luar. Kalau firasat menyingkap perkara yang tersembunyi melalui perantara luar. Melalui perantara luar. Boleh? Melihat pada bentuk dan rupa. Boleh? Ilham ni beza dengan firasat. Ilham ni Allah campakkan. Kadang-kadang ilham ni juga disebutkan firasat. Tapi firasat iman. Nanti kita akan terangkan tiga bahagian firasat. Firasat iman. Allah campakkan dalam hati. Allah campakkan dalam hati. Jadi ini lagi baik seseorang iman dia kuat lagi. Baik, kalau firasat tengok dalil zahir, ada perantara, kita tengok. Tengok ni kan. Kita tanya anak perempuan kita, dah sembahyang? Belum. Kenapa tak sembahyang? Saya haid. Baik. Saya haid. Macam mana nak tahu? Boleh tahu ke? Saya pun tak tahu juga. Saya anak kecil lagi. Tapi sebab tu saya tanya, sebab saya nak belajar. Macam mana kalau nak tahu nanti anak saya kan?
Kan? Tapi kita tanya anak kita, contoh anak lelaki, dah sembahyang? Dia kata dah. Kita tengok sejadah ni daripada isyak semalam sampai subuh ni macam tu juga, kan? Kita melalui perantara tu, kan? Melalui perantara. Itu perantara. Baik, kadang-kadang ilham Allah campakkan orang ni tak sembahyang. Memang muka gelap. Contohnya lah, tak ada nur. Contoh. Bukan semua orang yang gelap saya cakap, kan. Bukan apa. Dia beza. Gelap, kulit gelap yang cantik sebenarnya. Kan saya ceritakan kawan-kawan Afrika, perempuan lagi gelap berkilat, itu lagi cantik. Kan? Kita putih, kan? Tak, jangan ingat, kan? Cantik ni lain, kan? Gelap nur, cahaya tu, cahaya solat tu tak sama dengan gelap tu, kan? Kadang-kadang orang suka main-main. Saya sebenarnya ada orang gelap, ada guru kita, masya-Allah, dekat Taif tu, masa belajar kat Taif, belajar hafal Quran situ. Gelap, kulit gelap, tapi muka dia bercahaya. Kita tengok dia senang hati, kan? Di antara pelajar terbaik ilmu qiraat masa tu. Tapi muka tenang, kan? Sebab tu kita kata beza, kan? Ada orang Allah campakkan dia ni tak sembahyang, kita pun tak tahu, tapi datang ni tak sembahyang ni, kan? Itu ilham tanpa perantara. Boleh? Baik. Satu lagi. Apa dah nak habis masa pula. Baik, antara tukang tilik, bomoh. Kita ada bomoh VIP. Baik, apa beza tukang tilik dengan apa? Biasanya tukang tilik mendakwa perkara gaib. Biasanya tukang tilik mendakwa perkara gaib. Bangga dengan dakwaannya. Sehingga menyebabkan ramai orang datang kepadanya. Sebabkan dakwaan dia mengetahui perkara gaib. Baik, itu bomoh tukang tilik, kan? Dan biasanya guna apa? Ada jin. Apa? Jin dan seumpamanya. Jin dan seumpamanya lah, supaya lebih umum. Ada benda-benda apa? Yang apa? Cara-cara yang tak betul. Baik, firasat biasanya orang yang memiliki firasat dia tak mendakwa dia tahu perkara gaib. Boleh? Baik. Tukang tilik dia biasanya didakwa gaib. Dia perkara gaib, kemudian apa? Dia bangga dengan dakwaannya. Dia buat dakwaan tu ramai orang datang kepadanya. Biasanya dia gunakan cara-cara yang tak betul. Tapi kalau firasat tidak. Baik, contoh. Kita baru apa? Sebelum ni ada apa? Kapal terbang yang hilang dah, MH apa? 370. Kan? Baik, bomoh apa dia buat? Dia ambil teropong dia, dia letakkan buluh dia tengoklah. Kemudian dia dakwa sekian. Itu dari segi logik tak logik, dari segi Quran pun tak betul, dari segi apa? Fitrah pun tak ada. Baik, itu ramalan yang didakwa yang tak betul. Semuanya tak ada apa, tak tepat. Baik, tapi kalau satu orang pengkaji, dia kata kapal terbang tu dia hilang di longitude sekian, di latitude sekian, dia akan jatuh di Laut Hindi. Kan?
Kemudian Laut Hindi ni di tempat lebih kurang sekian, kan? Kan? Itu yang yang pencari penyelamat tu dia pergi kawasan tu dia scan kan dengan penyelamat. Itu pun firasat juga, tapi firasat yang diterima. Sebab apa? Dia tengok tanda zahir. Dia tengok tanda-tanda zahir untuk melihat. Dia pun tak tahu kat mana secara tepat, tapi dia tengok macam tu kan. Itu boleh. Sebab tu kita kata beza antara bomoh dengan orang yang, dan mereka tak tahu, mereka tak mendakwa mereka tahu ilmu ghaib, tapi bomoh tu dia dakwa, dia kata dia tahu ilmu ghaib, dia nampak dekat sekian-sekian. Sedangkan itu satu dakwaan yang palsu. Sebab tu beza. Firasat dengan bomoh tukang tilik ni dia berbeza. Satu boleh, satu tak boleh. Firasat dibolehkan, bomoh tukang tilik ni tidak dibolehkan. Biasa guna jin lagi itu lagi masalah itu panjang masalah. Wallahu a'lam. Boleh? Baik, boleh ada soalan? Ya. Ramalan ya. Ramalan masuk dalam firasat juga. Ramalan dalam firasat. Tapi sebab kita tak sampai lagi, dia ada muka surat jenis-jenis firasat. Muka surat 11 nanti jenis-jenis firasat. Nanti kita akan insya-Allah kita akan terangkan dekat sini mana firasat imaniah, mana firasat sebab latihan. Latihan, mana firasat sebab yang lain. Wallahu a'lam. Silakan. Ilham dengan hidayah. Hidayah tu Allah mudahkan kita untuk buat sesuatu perkara lah. Ilham ni Allah letakkan satu ilmu dalam diri kita. Mungkin ada sedikit perbezaan lah, ada sedikit perbezaan. Boleh? Wallahu a'lam. Boleh. Ini mukaddimah sajalah. Nanti insya-Allah kita akan bacakan cerita-cerita dia. Kita tengok macam mana cerita-cerita orang yang mempunyai firasat yang kuat. Wallahu a'lam. Baik, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'alan nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.